Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid, ibu bapa dan semua yang menonton kelas pendidikan Islam bersama Ustazah Rohaizah hari ini. Ustazah doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, terhindar dari musibah dan COVID-19. Hari ini, insyaAllah kita akan belajar mengenai haiwan dalam pelajaran pendidikan Islam tahun 6 bidang adab bertajuk Sayangilah Haiwan. Jom kita belajar. Okey murid-murid. Semua ni haiwan yang berada di sekeliling kita. Ada lembu, kambing, arnab, ayam dan banyak lagi yang boleh kita dapati di sekeliling rumah kita dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak hayati atau kita nak fikirkan kenapa kita perlu menyayangi haiwan. Kenapa ya? Siapa yang suruh? Okey, mari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sifat ihsan terhadap haiwan. Sifat ini ada dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dhibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih labihatah. Rawahu Muslim. Okey, apa maksudnya? Sesungguhnya Allah telah menetapkan ihsan atas setiap benda. Maka apabila kamu membunuh, bunuhlah dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Tajamkanlah alat sembelihan dan tenangkanlah haiwan sembelihan. Okey, jadi jelaslah kat sini. Okey, kenapa kita perlu menyayangi haiwan? Apakah adab-adab terhadap haiwan? Bukan dengan manusia je ada adab, dengan haiwan dan makhluk lain juga. Okey, mari kita lihat yang pertama, memberikan perlindungan dan tempat tinggal yang sesuai. Macam mana tu? Mestilah kita manusia duduk di dalam rumah. So, kalau kita bela itik ayam, mestilah ada tempat tinggal yang sesuai, iaitu reban. Kalau untuk lembu, kandang. Untuk kucing, sangkar yang sesuai untuk kucing. Okey, yang kedua mari kita lihat belas kasihan terhadap haiwan. Berasa belas kasihan terhadap haiwan. Kena wujudkan perasaan belas kasihan. Selain daripada haiwan, sesama manusia juga perlu, kan? Okay. Yang ketiga, memberikan makanan dan minuman yang berkhasiat. Sesuai dengan haiwan yang kita pelihara ataupun kita jumpa. Pernah tak nampak orang yang selalu dia
kat parking, tempat-tempat parking ke, tepi-tepi kedai ke, kan? Kadang-kadang dia sengaja je dia keluarkan makanan kucing, kan? Misalnya kita nampak kucing lah, dia letak makanan kucing tu dekat koridor di laluan tu. Kucing-kucing jalanan pun datang makan. Kan ramai, kan? Jadi beri makanan dan minuman yang berkhasiat sesuai dengan haiwan yang kita pelihara. Kemudian yang keempat, penjagaan dan rawatan yang baik. Berikan penjagaan dan rawatan yang baik. Macam mana tu? Sekiranya perlu kita bawa haiwan peliharaan kita ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Okey, sekiranya demam, ambilkan ubat, dapatkan imunisasi sekiranya perlu. Baik, yang kelima, hindari perlakuan zalim. Macam mana zalim pada haiwan ni, ya? Contohnya, tengah jalan-jalan, nampak kucing, sepak kucing. Kan? Nampak apa lagi? Nampak anjing, maling dengan kayu. Tak pasal. Jadinya, jangan berlaku zalim terhadap haiwan. Yang keenam, menjaga habitat haiwan untuk elak daripada kepupusan. Kita kenalah menjaga habitat haiwan tu. Contoh apa? Jangan sewenang-wenangnya menebang hutan ke, jangan sewenang-wenangnya membuat sesuatu yang boleh mengakibatkan kepupusan lah. Contoh monyet, tak ada dah tempat duduknya, kan? Hutan banyak dah kena tebang. Dia pun pergilah ke tepi-tepi jalan, duduk atas wire elektrik tu lah, dan macam-macam lagi. Okey, dan yang terakhir, tidak membunuh haiwan tanpa sebab. Jumpa je semut, bunuh. Kan tak boleh, kan? Jadi membunuh dengan sebab. Contoh nyamuk dia gigit kita, bolehlah kita bunuh dia. Betul ke tu? Okey, mari kita fikirkan apa lagi adab-adab yang perlu kita buat terhadap haiwan. Cuba fikirkan. Okey, seterusnya, mari kita lihat pula kebaikan mengamalkan adab terhadap haiwan. Ada 3 kebaikan yang akan diperolehi, sama ada oleh haiwan, oleh manusia ataupun oleh alam ini. Yang pertama, terhadap haiwan akan terhindar daripada sebarang ancaman. Sebab terjaga, kan? Jumpa haiwan tak adalah pukul, tak adalah sesuka hati dibunuh. Yang kedua, menjadi sihat dan dapat membiak dengan baik. Kebaikan kepada manusia pula ialah mendapat sumber makanan yang mencukupi. Ada ayam, tak adalah ayam pos, kambing, lembu dan sebagainya. Ikan, kan? Kemudian dapat menjana ekonomi. Orang yang menternak ayam dapat menjual ayam dia di pasar-pasar. Tak adalah berlaku mati ayam yang dipelihara tu, kan? Bila mati, banyak yang mati, dengki ke, kan? Racun ayam orang lain, kan? Jadi ekonomi tidak dapat dijana dengan baik. Dan yang ketiga, kebaikan kepada alam pula ialah apa dia? Yang pertama, habitat terpelihara. Makna kata lain apa? Alam terpelihara, habitat pun terpelihara, manusia pun aman sejahtera. Yang kedua, melestarikan ekosistem
alam. Udara bersih, kan? Sungai pun bersih. Okey, terusnya mari kita tengok perlakuan yang dilarang terhadap haiwan. Apakah perlakuan ataupun benda-benda yang dilarang kita untuk lakukan terhadap haiwan? Yang pertama, memusnahkan habitat haiwan. Contoh, apa memusnahkan habitat haiwan? Hutan lah tadi kan, penebangan hutan, busut untuk semut, pasal-pasal sepak busut semut tu hancur berkacai kan. Okey, contoh. Yang kedua, jangan membunuh haiwan dengan sengaja. Contoh apa? Haiwan yang boleh dibunuh. Contohnya, haiwan-haiwan yang berbisa. Boleh kita bunuh. Kalau jumpa anjing, tak kacau-kacau kita pun tiba-tiba bunuh. Tak boleh. Mesti jaga adab. Dan yang terakhir, apa dia? Jangan menyiksa haiwan. Apabila kita memelihara haiwan terutamanya, jangan diseksa. Ataupun jumpa kucing, dah kucing tu berkurang kan, tak makan, kurus, tiba-tiba kita datang-datang simbah dengan air panas, ataupun ikat dia dekat pokok kan. Ada je orang yang suka buat macam tu kan. Jadinya jangan menyiksa haiwan. Jadi kita fikirkanlah, adakah perbuatan yang kita lakukan wajar ataupun tidak. Okey, seterusnya, rumusan daripada apa yang telah kita bincangkan tadi ialah yang pertama, kita mestilah beradab terhadap haiwan. Sebab apa? Bukan Ustazah suruh, tapi ia adalah tuntutan dalam Islam. Tetapi sekiranya haiwan tersebut memudaratkan kita, boleh membunuh kita pula, kan? Bila dia patuk kita, mati kita. Harimau boleh makan kita kan. Kita dibenarkan untuk membunuh haiwan tersebut. Yang kedua, manusia juga dituntut supaya kasih dan berlaku ihsan terhadap haiwan. Siapa contoh kita dalam hal-hal ihsan ni? Tentulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah nilai murni yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita? Okey, apa dia? Haiwan terpelihara, alam terjaga. Jadi sebenarnya kita hidup di atas muka bumi ini saling memerlukan. Kita memerlukan pokok untuk bernafas dan sebagainya. Pokok memerlukan manusia untuk mendapatkan karbon dioksida ke benda-benda itulah. Haiwan memerlukan manusia, haiwan juga memerlukan tumbuhan sebagai tempat berteduh, makanan dan sebagainya. Jadi setakat ini dulu pembelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam tajuk yang akan datang, insyaAllah. Jadi bagi sesiapa yang belum like, share dan subscribe channel Ustazah, bolehlah berbuat demikian supaya Ustazah lebih semangat lagi nak buat video-video yang bermanfaat. Jadi setakat ini dulu daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.